Allah maya. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا منهم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقص علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Faham dulu tajuk kita yang kita nak bicara pada malam ini ialah bantahan kita dan penolakan kita terhadap dakwaan orang-orang yang menentang sunnah, iaitulah pada hujjah mereka yang ketiga, di mana mereka mengatakan bahawa di antara sebab sunnah ni tidak boleh dijadikan dalil dan hukum syarak kerana larangan Nabi SAW kepada para sahabatnya daripada menulis hadis. Nah, larangan. Kita dah bahas dah, kita dah baca dah dakwaan mereka pada muka surat 101 dan disertakan dengan dalil-dalil. Ada dia bawa mari 5 dalil. Dan dalil yang paling kuat sekali ialah dalil daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. La taktubu anni ghairal Qur'an. Dalam satu riwayat, la taktubu anni faman katabahu anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Itu dalil. Dan dalil ini adalah dalil yang sahih. Kita tak petikai tentang kesahihannya kerana
Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga ada 2-3 hadis lagi yang diperdalil dan hadis dan asar. Ada yang datang daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Zaid bin Sabit, dan penegasan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, begitu juga apa yang dilakukan ataupun tindakan Ali bin Abi Talib. Okey, malam ni insya-Allah kita akan menolak dakwaan tersebut. Saya dah tulis sikit, saya duk ingat tak ramai. Saya buat sikitlah. No? Saya buat dalam 20 lebih ya. Tak cukup noh. Jadi kita tak ada orang masjid ni. Kan? Rupanya ada. Dia ingat kita tak ada orang nak mengaji, rupanya ada ramai juga orang nak mengaji. Minta maaf lah. Okey. Muka surat 112. Bantahan dan tanggapan dalil ketiga. Dalam beberapa hadis sahih diungkapkan bahawa, ini dia ulang balik. Dalam beberapa hadis sahih diungkapkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai penulisan hadis. Di antaranya ialah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dipakai hujjah oleh orang-orang yang menentang sunnah, ingkarus sunnah. Itu bahasa Arab tu, tapi ditulis dalam bahasa Melayu. Maknanya orang-orang yang menentang sunnah. Mereka pakai hujah tu, hujah yang dibawa daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la taktubu anni, jangan kamu tulis daripada aku. Faman katabahu anni ghairal Qur'an, siapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran, falyamhuhu. Sebenarnya daripada ucapan Nabi pun dah jelas dah. Dah jelas dah apa maksud dia. Okey, hadis tersebut memang sahih. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan memang sahih. Tetapi kita harus melihat hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan masalah ini, dan penjelasan dari para ulama juga kita kena tengok maksud sesuatu hadis tu. Dan memang di dalam mengistimbatkan sesuatu permasalahan, sesuatu hukum, kita tak boleh ambil satu hadis terus kita pakai hak tu tanpa melihat hadis yang lain. Tak boleh. Kita mesti kena tengok hadis dan kita himpun hadis tu bagi ada belaka. Baru kita boleh buat satu resolusi, satu rumusan, satu keputusan, satu hukum. Kalau kita duk kira satu hadis saja jadi masalah. Sebab tu tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, hadis-hadis ni kalau kita tengok kadang-kadang kalau dengan mata kita tanpa kita pakai kanta ilmu hadis, kita akan melihat pertentangan yang banyak. Ini sebagai mukadimah. Kita akan tengok banyak pertentangan. Ada seorang sahabat Nabi mari tanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang afdal? Rasulullah kata sembahyang. Rasulullah kata sembahyang. Kan? Mari kawan lain pula tanya Nabi, hai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Rasulullah kata puasa. Mari kawan lain pula tanya, hai Rasulullah, apakah amalan yang afdal? Rasulullah kata jihad. Nampak tak? Jadi kalau kita tengok dengan mata kacamata bukan dari sudut hadis, mana kita akan melihat bahawa ada pertentangan. Apa cerita ni? Cakap tak ni, cakap tak semacam ni. Bila kita cek balik, rupa-rupanya bila mari seorang yang gemar melakukan salat, jadi Rasulullah tak mau nak kerat dia punya apa? Dia punya semangat dia tu. Jadi Rasulullah terus bagi semangat kepada dia. Jadi apa yang disebut oleh Nabi tentang kelebihan salat itu tidak menafikan kelebihan puasa, tidak menafikan kelebihan jihad. Maknanya semuanya ada kelebihan. Cumanya berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain. Kalau orang yang mari tadi ni, seorang yang rajin semayang, dia malas nak puasa, dia jenis tak suka nak berjihad. Kalau Rasulullah ditanya apakah amalan yang afdal, Rasulullah jawab kata jihad.
Dia perasan malas lah dah nak sembahyang pasal apa? Pasal apa yang dia buat ni tak afdal. Hak nu afdal lagi. Faham tak? Jadi bila Rasulullah bagi jawapan ke dia, kata sembahyang yang afdal bagi dia. Orang ni pula yang afdal bagi dia. Macam tu keadaan dia. Begitu juga kalau kita nak tengok di sana ada lagi banyak pertentangan di dalam hadis ini. Contohnya, saya bagi contoh sebagai mukadimah nak bagi kita faham elok. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa yu'jibuni al-fa'lu. Sampai habis hadis itu. Nabi kata, la adwa, tidak ada jangkitan bagi penyakit. La adwa, mana tidak ada penyakit yang berjangkit. Wala tiyarata, dan tidak ada sempena buruk bila terjumpa burung. Kita contohnya kita jumpa burung hantu duk kukuk, orang dulu faham kata bila bunyi burung hantu kita ada orang nak mati. Macam-macam. Ataupun bewok ke. Kan? Kalau cara jumpa bewok, kita nak pergi mana-mana, nak pergi kedai ke, bewok lintah, celaka dah hari ni. Nampak tak? Dia kata tidak ada sempena buruk bagi benda-benda itu semua. Okey. Kemudian maknanya di sini yang mula Nabi sebut pula tidak ada jangkitan penyakit. Faham ke? Itu hadis itu. Tiba-tiba dalam hadis yang lain pula Nabi SAW sebut dah. Bahkan ada mengatakan bahawa hadis ni adalah ekor hadis yang tadi. Dia kata wa firru minal majzumi kama tafirru minal asad, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larilah kamu daripada penyakit seperti mana kamu lari daripada singa. Kok mana pula dah kata penyakit tak berjangkit, nak lari buat apa? Nampak tak? Jadi seolah-olah ada pertentangan. Al-Imam Bukhari dalam masalah ini telah mengarang sebuah kitab yang sangat comel. Dia panggil Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Mana bagaimana nak mengkreatkan, nak menyelesaikan di antara hadis-hadis yang nampak pada zahirnya ada pertentangan. Syekh bin Baz dalam masalah ini dia menyelesaikan masalah ini. Dia kata tidak ada masalah. Dia kata dari sudut akidahnya kita tidak menganggapkan bahawa orang tu bila sakit dia berjangkit daripada orang lain. Kenapa? Kita mengaji akidah, kita kata apa? Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala mencipta tiap-tiap sesuatu. Nampak tak? Lepas itu kalau kita tengok dalam kisah Umar bin Al-Khattab apabila dia nak masuk ke ke negeri yang ditawan oleh Amr bin Al-As, dapat berita kata negeri itu kena ta'un. Kan? Ta'un Amwas yang banyak membunuh para sahabat. Bila dia sampai sekerak jalan, sampai berita ke dia kata, berita tu kata Umar, negeri ini sedang dilanda penyakit ta'un, tak payah mari. Jadi Umar ni dia mesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Ada yang kata pi, ada yang kata tak pi. Nak takut apa? Kalau Allah takdirkan kena lah. Kalau Allah takdir kata tak kena lah. Jadi Umar tadi ni hasil daripada ijtihad dia kata dia tak mau pergi. Dia tak mau masuk. Cerita kita macam baru ni kena Covid baru ni, yang orang duk larang tak bagi masuk. Kan? Yang orang pula ada hak setengah tu ketegak nak masuk juga, nak pergi juga, nak berjalan juga, takut apa penyakit bukan berjangkit. Kan? Jadi macam-macam. Jadi ulama kita pun berijtihad, akhir sekali buat keputusan tak boleh bergerak. Kan? Ulama-ulama pun buat keputusan tak boleh bergerak. Pasal apa? Macam kes Umar, antaranya yang diambil pedoman ialah kes yang berlaku pada Umar. Bila Umar dia tak mau masuk, jadi ada sahabat yang jenis keras ni. Umar pun keras juga. Ada lagi hak jenis yang keras pun ada juga. Dia kata apa? Atafirru min qadarillah. Dia kata kepada Umar tu, bukan macam zaman lah ni. Bukan sebab dia berani lawan. Kan? Umar pula sebab berani lawan. Tapi ada di zaman Umar tu orang yang berani tegur dia. Ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah. Hei Amirul Mukminin, adakah kamu lari daripada takdir Allah? Mana hang takut nak masuk tu? Kalau Allah dah tentu kita hang kena. Kalau Allah tentu hang tak kena, hang tak kena. Hang nak kalau apa? Pergilah.
Kan? Seolah-olah macam itulah. Atafirru min qadarillah. Adakah kamu nak lari pada takdir Allah? Maka jawab Umar. Bukan kita lekeh-lekeh sahabat Nabi nombor 2. Tidak, Nabi tak anggap kata dia ahli syurga. Dia jawab. Dia kata afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Nak pergi mana? Kalau nak mati aku balik pun. Kalau aku tak masuk pun. Mati juga. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sebenarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pertembungan. Cuma cara kita nak menganalisa benda-benda tu semua. Bagaimana macam hadis tadi, hadis ni kata ada penyakit yang menjangkit, hadis apa nama jangan apa nama tidak ada penyakit, tidak ada penyakit yang menjangkit. Hadis mudah-mudah larang kita daripada mendekati sesuatu penyakit, kan? Macam wabak COVID-19 ni lah, kita dilarang untuk apa? Untuk mendekati orang yang sakit tadi ni. Kenapa? Di antaranya ada tahlil yang dibuat, ada apa nama? Rungkaian yang dibuat oleh kalangan ulama mengatakan bahawa larangan mendekati penyakit itu bagi orang-orang yang lemah iman. Takut bila dia kena penyakit tu dia anggap kata penyakit tu berjangkit kat dia. Jadi lemah lah dia, orang kata apa, dia kalah lah, iman dia tu tak kuat lagi. Jadi dia berkeyakinan bahawa penyakit itu punca bagi dia penyakit. Okey, mari kita tengok kitab kita dulu. Yang ni sama ada tuan-tuan nak tengok di rumah ke ataupun hak ni saya buat rumusan daripada apa nama? Daripada tajuk ni lah. Nak tengok di rumah atau apa? Mana tak apa. Okey. Pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis Abu Sa'id dengan membawakan beberapa pendapat. Bawa pendapat. Oleh Imam An-Nawawi dia menjelaskan masalah ni dengan membawa beberapa pandangan. Yang pertama, larangan penulisan yang dimaksud ialah menulis hadis dengan Al-Quran dalam satu lembaran kerana dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. Itu yang poin yang paling penting sekali. Bahkan Dr. Subhi Saleh di dalam buku dia pun tajuk Tadwinul Hadis pun macam hak itulah poin yang paling penting dia kata. Larangan menulis hadis di zaman Nabi SAW itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la taktubu anni ghairal Quran, itu jangan kamu tulis daripada aku selain daripada Al-Quran. Di situ pun gambaran bahawa kebimbangan Nabi takut pada hadis tadi ni disangka ayat Al-Quran. Itu punca larangan. Namun begitu di sana banyak hadis yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ada yang menulis hadis di samping larangan itu. Jadi seolah-olah macam sahabat ni ketegak. Tak. Mana kita nak kena faham elok. Nabi larang tak bagi tulis, tapi ada sahabat yang menulis. Di sini saya bawa mari, di kertas ni saya bawa mari tiga dalil. Yang menunjukkan sahabat-sahabat menulis, kan? Ada saya tulis di sini hadis daripada Abu Hurairah, daripada Ibn Abbas dan sebagainya. Cuba tuan-tuan balik tengok. Yang lain kalau nak tu tolong ambil kat Tuan Haji Kimi lah, bagi dia betul stek. Dia betul stek, lepas tu minta kat dia lah. Kalau dia tolong bagi kat orang lain, dia buat kebajikan, boleh kat dia pula. Tak ada masalah. Okey. Kat Bang Les boleh lah, tapi Bang Les tak ada atas tu. Bang Les ambil ni, tu step kat dia. Silap pula tak bagi Bang Les. Okey, poin yang pertama apa dah? Kata Imam Nawawi, larangan menulis hadis. Nabi larang sahabat daripada menulis hadis pasal apa? Takut ada kesamaran, bercampur di antara hadis dengan Al-Quran. Pasal apa? Pasal waktu tu orang pada antara kita duk berjujuh. Jujuh tu pada Abang Jikimi. Duk turun dengan rancaknya wahyu ni. Ya. Duk turun dengan rancak, dengan sakasnya. Quran ni tengah duk turun seayat ni. Tiba-tiba celah-celah tu ada Nabi bercakap yang daripada dia sendiri. Yang kita panggil apa? Hadis. Sahabat pun tulis, bercampur nyonyeng habis. Tu. Itu larangan tu.
Kedua, larangan yang dimaksud khusus bagi orang yang kuat hafalannya supaya tidak mengandalkan tulisan. Adapun orang yang tidak kuat hafalannya maka ia menulis. Contohnya Abu Syah, ada saya mari dalil dalam tu. Abu Syah uktubu li Abi Syah, nanti kita muka surat 114 tu ada dalil. Abu Syah ni dia orang Yaman, dia mari pada Yaman. Dia jenis orang yang tak kuat ingatan. Nah, bila tak kuat ingatan, dia minta supaya Nabi SAW izinkan orang menulis bagi dia. Jadi Nabi kata uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abi Syah. Okey. Tak apa, kita pergi lagi. Ketiga, kata Imam Nawawi lagi, hadis Abu Sa'id yang melarang menulis hadis sudah mansuh. Apa makna mansuh? Sudah terbatal. Dengan hadis yang menyuruh untuk menulis. Ada hadis Nabi SAW suruh tulis. Bila tu? Selepas daripada Al-Quran ini sudah banyak dah turun dan umat Islam pun sudah berkembang biak banyak. Kan? Okey, jadi tiga pandangan yang keluar daripada Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini adalah seorang ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Menurut Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ini penulis di zaman akhir, mutaakhir. Jawapan yang sebenar adalah larangan penulisan sudah dihapus. Nampak tak? Jadi mereka ni duk korek awak mari benda yang telah mansuh. Benda yang telah dibatalkan. Nah, cerita macam cerita bab wasiat. Wasiat ni terbatal apabila turun ayat pesaka. Kan? Kita duk pakai wasiat lagi kalau orang tua tu nak mati dia kata tanah hak ujung kampung tu bagi anak sulung, tanah hak sini bagi anak nombor 2, nombor 3 tu suruh bagi pa lah pasal apa tak mari tengok, tak balik tengok aku langsung. Tak terpakai. Wasiat tu tak terpakai. Tak terpakai. Mansuh dia panggil. Pasal apa? Sebab Nabi SAW sebut la innallaha a'ta likulli haqqin haqqah fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kepada tiap-tiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada lagi wasiat kepada waris. Asal dia ayat Al-Quran tu. Yang suruh wasiat tu. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut an in taraka khairan al-wasiyata lil walidain wal aqrabin. Asal tu ayat Al-Quran. Asal. Diwajibkan kepada kamu apabila kamu sakit nak mati dan kamu ada meninggalkan harta, maka hendaklah kamu berwasiat kepada kedua ibu bapa kamu. Itu ayat Quran. Tapi ayat itu telah dibatalkan dengan turunnya ayat 11, 12 dalam surah An-Nisa. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabin. Balik perujuklah surah An-Nisa ya. Macam itulah juga keadaan di sini. Asalnya Nabi larang daripada menulis hadis. Kan? Tapi apabila ada keperluan kepada penulisan hadis, maka sebab apa? Sebab hadis yang kita dah belajar sebelum ni, dia taraf hadis adalah penjelas kepada apa? Al-Quran. Tanpa penjelasan daripada hadis, sukar kita memahami Al-Quran. Ada orang yang dia boleh ingat, ada orang yang pelupa. Jadi larangan untuk menulis hadis ni macam pandangan daripada Imam An-Nawawi dia kata apa? Larangan tadi ni bagi orang yang kuat ingatan dia. Adapun orang yang lemah ingatan, diizinkan bagi dia menulis hadis. Okey, mari kita tengok. Kita nak tengok depa bawa mari hadis-hadis yang melarang menulis hadis. Sekarang kita bawa mari pula hadis-hadis yang memerintahkan untuk menulis hadis. Satu. Pada waktu Fathu Makkah. Ini cerita Abu Syah. Apabila pembukaan Mekah. Nabi SAW menawal Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi SAW berkhutbah. Kemudian seseorang dari Yaman yang dipanggil, yang biasanya digelar dia Abu Syah. Sahabat ini berkata, Ya Rasulullah, tuliskanlah untukku. Hak di sini ni dia tulis ringkas-ringkas. Punca dia mana? Pasal dia ni, ingatan dia lemah. Kan? Ingatan dia lemah. Allahu Akbar. Macam kita lah kalau tak tulis lagi balik lagi keluar masjid tak dah sampai pintu sepak tangga bendui masjid itu pun sat lagi.
Itu lupa habis. Silap-silap kitak-kitak dia tok habis. Boleh kan? Bunyi telefon, tahu bunyi Assalamualaikum, boleh tolong hantar saya pergi kangak tak? Hilang. Hak mengaji semalam ni. Kan? Bunyi suara sedap sangat. Yang buat main boleh. Kan? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktubuhu li Abi Syah." Nampak tak? Ada tak uktubuhu, ada hu tu. Tulislah. Nya, dia tak sebut nya. Tulis nya hadis. Tulislah benar yang aku bercakap tadi ni. Li Abi Syah. Untuk Abi Syah ni orang Yaman ni. Pasal apa? Pasal dia ni ingatan dia lemah. Sebab itu di dalam mengaji hadis ni tuan-tuan. Dhabit. Ingatan ni. Dhabit. Dia panggil dhabit. Kita mengaji itu ni. Hak terlupa dah tu. Lama banyak bulan dah selang. Terlupa tak sahabat. Dhabit ni ada dua. Satu dia panggil dhabit sadri. Satu lagi dia panggil dhabit kitabi. Dhabit, kalau orang mengaji pondok tu sebut kata dhabit, taulah hak tulis kat tepi tu. Kitab kuning tu. Kemudian ada apa untuk huruf bak ditulis kat tepi tu dia panggil dhabit. Itu dia panggil dhabit kitabi. Hak tu pada tu dhabit tu ingatan yang dibangsa kepada penulisan. Maknanya kalau sekat kita dengar, kita terlupa. Kita bertulis. Hak tu dia panggil dhabit kitabi. Hak satu lagi panggil dhabit sadri. Ingat di dada. Ada hak pasien macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang su'u hifzihi. Lemahnya ingatan dia. Satu hari dia rajin. Dia ni adalah seorang sahabat yang sangat rapat dengan Nabi. Nabi pergi tak mana apa dia turut pergi. Satu hari dia pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Hai Rasulullah, banyak dah benda yang hang cakap kat aku terlupa." Maka Nabi kata ke dia, "Ubsut rida'ak." Bentangkan kain selendang hang. Orang hak pakai selendang seronok adi ni. Dia kata tu dalil kita kena pakai selendang. Ubsut rida'ak, kata Nabi kepada Abu Hurairah, bentangkan selendang kamu. Maka kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan untuk aku. Mana seolah-olah macam curahkan air. Nabi duduk atas unta waktu tu. Jadi Nabi pun doa, maka selepas daripada itu, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakapkan kepada aku tak jatuh satu kalimah pun aku ingat. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Hak tu dia panggil apa? Dhabit sadri. Sekali kita jumpa dengan hadis Abdullah bin Amr bin As. Dengan Abu Hurairah juga. Kita tengok lagi. Slow oleh yang galut. Okey, sekali kita jumpa lagi. Abu Hurairah ni. Kalau tak ada sini dalam kertas tu ada saya tulis. Mengenai perkataan Abu Syah, tuliskanlah untukku. Imam Al-Auza'i berkata, ni ulama tabi'in, Al-Imam Auza'i. Dia pun ada mazhab ni, mazhab Al-Auza'i. Tapi tak orang kata apa, pengikut-pengikut dia tak ada yang muta'assibin, yang kuat, yang mendukung mazhab dia seperti mana 4 mazhab yang masyhur ni. Ia meminta dituliskan khutbah yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Auza'i, maksud Abu Syah, wahai Rasulullah, tulislah untuk aku. Maknanya suruh dia minta tolong tulis khutbah yang Rasulullah bercakap di Fathu Makkah tu. Dan Abu Abdurrahman berkata, tidak ada satu hadis pun yang paling sah tentang penulisan hadis selain hadis ini. Kerana Nabi SAW memerintahkan mereka, yakni sahabat, menuliskan khutbah yang ia dengar dari Nabi SAW. Apa maksud perkataan ini? Maksud dia, kata-kata Abdurrahman mensahihkan apa yang diriwayatkan tentang permintaan Abu Syah supaya ditulis hadis Nabi. Okey, itu hujah yang pertama. Sabitlah sekarang ni bahawasanya hadis Nabi adalah diperintahkan oleh Nabi SAW supaya ditulis. Itu hujah yang pertama. Yang kedua,
Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata. Pasal apa radhiyallahu anhuma? Sebab Abdullah itu pun Islam, pak dia Amr bin al-As pun Islam juga. Amr bin al-As sahabat besar lah. Islam juga. Sebab itu dia kata radhiyallahu anhuma. Berkata, aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin menghafaznya. Mula aku tulis dulu. Selepas pada aku tulis, aku nak hafal. Kalau aku dengar tu saja takut lagi hilang. Jadi sambil-sambil Rasulullah bercakap tu sambil-sambil aku tulis. Kan? Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Sahabat-sahabat dia sambil berkata, apakah engkau tulis semua yang engkau dengar dari Rasulullah SAW? Sedangkan Rasulullah SAW adalah manusia yang bersabda di saat senang dan di saat marah. Apa maksudnya? Dia berkata, hei Amru, kata hang ni, tukang Abdullah, tukang hang tulis semua yang Nabi cakap. Nabi itu manusia. Kadang-kadang ada yang dia cakap betul, ada yang dia cakap tak betul. Itu maksud dia. Bila dia cakap betul, apabila dia dalam keadaan aman. Apabila dia cakap tak betul, ketika dia marah. Sebab manusia apabila dia marah, dia telah dikuasai oleh nafsu dia. Kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia cakap. Itu perkataan kawan-kawan dia, orang Quraisy. Dia kata, hang ni apa ni tulis semua? Kan? Apa hang tulis semua ni kata? Lalu aku berhenti menulis kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun dah depa kata lagu tu, aku pun retilah. Dah depa duk komplain. Kemudian aku rasa macam tak puas hati, dia pergi mengadu ke Nabi. Kata, ya Rasulullah, aku dulu tulislah apa yang hang cakap, tapi ada kawan-kawan daripada Quraisy ni kata, hang tulis apa semua tu. Nabi ni kadang-kadang apa dia cakap betul, kadang-kadang dia cakap tak betul kan. Itu kata dia pula. Jadi Nabi kata apa? Kemudian beliau mengisyaratkan ke mulut beliau seraya berkata, ni. Uktub, nampak? Uktub. Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqa. Itu dia. Nampak tak? Ini penegasan. Okey. Tulislah. Kata Nabi, tulislah. Kalau ikut kaedah usul fiqh, kullu amrin lil wujub. Mana setiap yang disuruh tu makna dia wajib. Kullu nahyin lit tahrim. Setiap yang dilarang itu membawa masuk haram. Okey. Di sini Nabi suruh uktub, tulis. Fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqa. Nabi tunjuk ke bibir mulut dia ni. Nabi kata, tulislah. Tidak keluar dan demi Allah yang diriku berada di tangannya, tidaklah keluar darinya ni. Dia tunjuk ni. Tidak keluarlah darinya, dari lidahku ini, kecuali kebenaran. Sebab apa? Kita baliklah kepada ayat Quran. Nabi Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, tetapi apa yang dia cakap itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey. Di sini pun yang kedua, perkara yang keduanya juga membuktikan bahawa ada suruhan daripada Nabi supaya menulis hadis. Dan arahan ini Nabi SAW tujukan kepada siapa? Abdullah bin Amr bin al-As. Okey. Yang ketiga. Tidak. Ini cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini dalam lafaz hadis Bukhari. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ma kana ahadun a'lama bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa ma kana min Abdullah bin Amr bin al-As. فإنه كان يكتب بيده وعي قلبه وكنت أعي ولا أكتب استأذن. Ni saya tak pasti. Tak habis dia punya ni. Kalau tengok dalam Bukhari ada lagi dia sambung, ista'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati fa adina lahu. Dia kadang-kadang lafaz dalam hadis ni ada benda-benda yang penting.
Tapi kadang-kadang orang tak sebut. Bila tak sebut, jadi tak apa nak kukuh. Kita kena sebut. Tambah lagi amanah ilmu. Kan? Kena sebut. Jadi kita cek balik dalam hadis Bukhari. Panjang rupanya hadis dia. Okey, kita tengok yang ditulis di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hafalan hadisnya selain aku, dan yang hampir sama banyak dengan aku adalah Abdullah bin Amr, kerana ia menulis. Sekat tu saja. Tapi kalau kita tengok lafaz yang sebenar, hadis yang sebenar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang saya baca tadi ni dalam bahasa Arab tu, kata tidak ada seorang, kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih banyak mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih banyak padaku kecuali Abdullah bin Amr bin al-As. Pasal apa? Fa innahu kana yaktub bi yadihi wa ya'iya alaihi qalbah. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin al-As ni dia menulis dengan tangan dia dan dia punya hafazan dia kuat. Ingatan dia kuat. Wa ya'iya qalbah. Wa kuntu a'ya wa la aktub. Aku ni jenis kuat ingatan di sini dan aku tak menulis. Itu yang saya sebut tadi ni. Hak awal tadi ni. Pasal apa yang Abu Hurairah ni kuat ingatan dia? Sebab doa Nabi SAW tadi. Sebab tu dia tak menulis. Abu Hurairah dia tak menulis. Yang menulis siapa dia? Abdullah bin Amr bin al-As. Sambung lagi hadis tu. Ista'zana Rasulullah SAW. Dia, Abdullah bin Amr telah meminta izin daripada Nabi SAW fil kitabati anhu, pada menulis hadis daripada Nabi. Fa'adina lahu. Itu penting lafaz tu. Nabi pun memberi izin untuk menulis. Nabi bagi izin kepada dia. Jadi di sini membawa maksud pada larangan menulis tadi ni. La taktubu anni ghairal Quran. Yang kita baca hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri tadi ni terbatal dengan hadis ni. Asal Nabi larang menulis, sekarang Nabi dah bagi izin kepada siapa? Abdullah bin Amr bin al-As untuk menulis. Okey. Clear lah? Kalau tak clear boleh tanya, tak ada masalah. Saya pun tak pandai. Kalau tanya saya, hak tak erti, saya habaq tak erti lah. Kan? Kalau saya gagah habaq juga, saya mohong. Berdosa atas kepala. Hadis-hadis di atas telah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'i dan juga ummah yang telah sepakat sesudah itu tentang bolehnya menulis hadis. Nampak tak? Mana ada? Jadi, dakwaan orang yang menentang sunnah yang mengatakan hadis dilarang tulis di zaman Nabi sudah terbatal. Tak betul lah. Kenapa? Karena kita dah jumpa lah hadis-hadis yang membenarkan penulisan hadis. Bukan sekadar membenarkan, bahkan memerintahkan. No? Macam hadis di atas tadi ni. Semua itu menunjukkan, okey, dia buat rumusan lagi. Kata semua itu menunjukkan bahawa hadis Abu Sa'id Al-Khudri telah mansuh. Apa nak mansuh? Telah dibatalkan. Tu kena ni saya baca seorang-seorang tak tahu mansuh mana, telah dibatalkan. Dan larangan Nabi SAW itu sebenarnya terjadi pada permulaan Islam awal-awal dulu ni. Pasal apa? Sebab waktu tu Quran tengah duk jujuh turun. Kan? Kerana dikhawatirkan tercampur antara Al-Quran dan As-Sunnah dalam penulisannya. Bismillah. Pasal Bang Leh duk clean banyak kali dah. Dia kata aku tuang tak minum pun. Sedangkan hadis Abu Syah pula terjadi pada Fathu Mekah, yakni di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Tahu bila boleh? Buka lek boleh. Atas. Paksa cari aku jumpa agak. Tahu bila? Nombor 1 aja pandai.
Tahun ke-8 Hijrah. Tahun pembukaan Mekah. Allahu Akbar. Maknanya apa? Tak lambat dah tu. 2 tahun lepas itu Rasulullah wafat. Itu dia kata di akhir-akhir umur Nabi. Kerana dia mana dia? Sedangkan hadis Abu Syah terjadi pada Fathu Mekah. Di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Demikian juga, itu tahun ke-8. Demikian juga hadis Abu Hurairah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Awal lagi. Mana sebelum tu lagi. Kemudian terjadi ijma'. Apa makna ijma'? Pertemuan. Tentang penulisan dan khabar yang demikian berupa khabar mutawatir amali. Apa makna khabar mutawatir amali? Khabar yang datang daripada banyak pihak tentang sesuatu perbuatan para sahabat. Mutawatir amali. Mutawatir makna dia khabar yang banyak orang habaq. Berita tu banyak orang habaq. Bukan kata seorang dua dak. Kalau seorang dua tu dia panggil khabar ahad. No? Ini dak mutawatir. Mutawatir makna dia banyak orang yang habaq tentang benda tu. Dari salafus salih yang mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Ni doa kepada para salafus salih. Memang kita nak habis malam ni. Oh, banyak lagi. Malam lagi. Mak kena. Boleh lagi. Ha? Oh. Riwayat-riwayat yang dibawa oleh ingkarus sunnah wallahu a'lam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسألة ما sekat-sekat. Abang minum tak?